Salam sejahtera semua. Hari ini cikgu nak mengajar anda teknik menjawab soalan kebarangkalian SPM tahun 2018. Jadual 1 menunjukkan beberapa ahli Persatuan Bulan Sabit Merah dan Persatuan St. John Ambulance yang telah ditugaskan untuk satu tugasan luar di beberapa tempat sempena Hari Bendera. Dua ahli daripada persatuan itu telah diturunkan secara rawak di beberapa tempat tersebut. Senaraikan semua kesudahan yang mungkin dalam ruang sampel ini. Anda juga boleh menggunakan huruf seperti A untuk Aiman dan seterusnya. Sekarang ruang sampel kita boleh mula dengan kesudahan yang mungkin. Aiman Fatin, Aiman Cindy, Aiman John, Aiman Nancy, Aiman Mary. Fatin Cindy, Fatin John, Fatin Nancy, Fatin Mary. Cindy John, Cindy Nancy, Cindy Mary. John Nancy, John Mary. Nancy Mary. Jadi, sekarang cikgu nak tanya, kalau saya sudah tulis Aiman Fatin, perlukah saya ulang balik Fatin Aiman? Cikgu tulis sini, Aiman Fatin. Fatin Aiman. Kalau menurut soalan yang diberikan, mereka telah ditugaskan untuk satu tugasan luar di beberapa tempat. Jadi berapa tugas di sini? Sini hanya satu tugasan. Aiman dengan Fatin melakukan tugasan yang sama. Jadi apabila melakukan satu tugasan yang sama, Aiman Fatin dan Fatin Aiman merupakan kumpulan pelajar yang sama. Jadi kita tak perlu ulang. Kita hanya tulis sekali sahaja. Jadi ruang sampel dia akan jadi macam ini. Mungkin ada pelajar confused. Cikgu, bila saya perlu tulis ulangan? Bila saya tak perlu? Okey, sekarang cikgu bagi satu contoh. Cikgu ubah sedikit soalan ini. Okey. Soalan lebih kurang sama, tetapi saya tambah perkataan di belakang dia. Saya letak sini. Ahli pertama dari persatuan diturunkan untuk mengutip terma, manakala ahli kedua diturunkan untuk menulis laporan. Sekarang, dua orang mempunyai tugasan yang berlainan. Kalau saya tulis Aiman Fatin. Fatin Aiman. Sekarang Aiman ditugaskan untuk mengutip terma. Manakala Fatin tulis laporan. Kalau saya tulis sebaliknya Fatin Aiman, sekarang Fatin tugas dia lain dah. Dia bukan lagi tulis laporan. Dia ialah kutip terma. Dan Aiman tulis laporan. Maka dalam situasi macam ini, kita perlu tulis ulangan. Yang merah ini merupakan ulangan. Kalau saya ada Aiman Fatin, saya perlu ada juga Fatin Aiman. Sebab tadi cikgu sudah terangkan, tugasan dia lain. Jadi, maksudnya kalau ada dua tugasan yang berlainan, ruang sampel dia kena tulis ulangannya. Maksudnya, kalau ada dua tugasan yang berlainan, maka ruang sampel kena tulis ulangannya. Kalau saya ada Aiman Fatin, saya perlu ada Fatin Aiman juga. Sebab urutan sangat penting.
Jadi cikgu harap kamu faham, dapat membezakan bila nak tulis ulangan, bila tak perlu. Sekarang kita pergi ke soalan yang seterusnya. Dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin, cari kebarang kalian bahawa seorang budak lelaki dan seorang budak perempuan telah diturunkan di suatu tempat. Jadi sekarang keyword dia saya sengaja merahkan dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin. Jadi sekiranya ada perkataan senaraikan semua kesudahan yang mungkin, anda tidak boleh menggunakan formula atau rumus untuk mengira kebarang kalian. Anda perlu tuliskan semua kesudahan yang mungkin dan berdasarkan kesudahan yang mungkin itu kamu tuliskan kebarang kaliannya. Jadi sekarang kita cuba senaraikan seorang budak lelaki dan seorang budak perempuan. Jadi Aiman, Fatin, lelaki dengan perempuan, okey. Aiman, Cindy pun lelaki perempuan. Aiman, John, lelaki dengan lelaki, tak boleh. Sebab syarat soalan ialah seorang budak lelaki dan seorang budak perempuan. Aiman, Nancy. Kamu kena tahu yang ini ada sedikit masalah teknikal. Nancy di bawah kategori lelaki. Tapi untuk soalan SPM, walaupun ada masalah yang sebegini, kamu kena anggap Nancy adalah seorang lelaki. Okey, jadi Aiman, Nancy, kedua-dua lelaki, tak boleh. Aiman, Mary, lelaki perempuan, boleh diterima. Fatin, Cindy, kedua-dua perempuan. Fatin, John. Fatin, Nancy. So, Fatin perempuan, Nancy lelaki, boleh. Fatin, Mary, kedua-dua perempuan. Cindy, John. Okay. Perempuan lelaki. Cindy, Nancy, perempuan lelaki. Cindy, Mary, kedua-dua perempuan. John, Nancy, kedua-dua lelaki. John, Mary. Okay, satu lelaki, satu perempuan. Nancy, Mary. Ya, satu lelaki, satu perempuan. Jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi kita akan senaraikan semua kesudahan ini untuk mendapatkan 1 markah. Setelah kita senaraikan semua kesudahan, maka kita cari kebarang kalian. Jadi tadi kita sudah tahu kesudahan yang mungkin untuk seorang budak lelaki dan seorang budak perempuan adalah 9. Jadi 9 per jumlah ruang sampel 15. Jadi sama dengan 9 per 15. Kalau kita ringkaskan, kita dapat 3 per 5. Jadi di bahagian ini kamu dapat 1 markah lagi. Seterusnya, dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin, cari kebarang kalian bahawa kedua-dua ahli telah diturunkan di suatu tempat adalah daripada persatuan yang sama. Jadi kita kena semak, kedua-dua ahli adalah dari persatuan yang sama. Jadi Aiman, Fatin sama-sama dari Persatuan Bulan Sabit Merah. Aiman, Cindy. Aiman, John, Persatuan Berlainan, tak boleh bulatkan. Aiman, Nancy, tak boleh. Aiman, Mary, tak boleh. Fatin, Cindy, ya,
sama-sama dari Persatuan Bulan Sabit Merah. Fatin John tak boleh, Fatin Nancy, Fatin Mary tak boleh, Cindy John tak boleh, Cindy Nancy, Cindy Mary tak boleh, John Nancy sama-sama dari Saint John, John Mary dari Saint John, Nancy Mary pun dari Saint John. Jadi sekarang kesudahannya ada 6. So saya senaraikan dulu. Okay. Jadi bila saya senaraikan, saya kena tulis dalam set notation ini. Okay. Ini satu markah. Setelah kita senaraikan, maka kita tuliskan kebarangkalian dia 6/15 dan ringkaskan kita dapat 2/5. Sekiranya anda rasa video ini membantu, sila tekan like dan subscribe channel Madam Wan. Terima kasih.